Hari ini kita lihat kluster menteri banyak yang condong yang menentang keputusan Presiden serta PAU. Jadi mereka masih mahu menjalinkan hubungan dengan Perikatan Nasional, yakni PBM dan PAS. Apakah mereka ini telah mengugut Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri untuk menarik sokongan jika tidak bekerjasama di Melaka? Jadi apakah akar umbi UMNO bakal ditipu oleh pimpinan UMNO sekali lagi? Jadi katanya akhirul kalam tu, dia kata moga semua pendengar Ahmed Hijaz Fan dirahmati dan dikurniakan kesihatan yang baik, insya-Allah. Jadi saya melihat persoalan ini sebenarnya, saya tahu memang secara dalam keadaan sekarang ni, sebab itu saya katakan Datuk Ismail Sabri, saya melihat beliau seolah-olah sekarang ni macam orang cekik tulang. Apabila adanya kalangan menteri yang sudah pemula mengutarakan persoalan-persoalan, minta kalau boleh apa yang ada di Putrajaya itu, begitu jugalah di peringkat Pilihan Raya Negeri Melaka. Ini bagi saya adalah satu amaran. Ini adalah satu kenyataan awal yang memberi peringatan pada Datuk Ismail Sabri, kalau kamu merestui UMNO bertanding secara solo di Melaka, besar kemungkinan mereka akan tarik, mereka akan rentap sokongan di Putrajaya. Dalam keadaan sekarang ini saya faham, saya dapat mengerti apa yang ada dalam fikiran yang mak bermak Perdana Menteri. Ditelan mati mak, di bawah mati bapa. Tetapi bagi saya, terus terang saya katakan bahawa UMNO, warga UMNO tidak dapat lagi menerima untuk bekerjasama. Yang mak Perdana Menteri nak kerjasama terpulang. Di peringkat saya tidak yakin, di peringkat akar umbi mau menyantuni sekarang ni. Saudara lihatlah apa lontaran kata-kata daripada Tan Sri Muhyiddin. Dia kata apa, kerana dia kata PBM mau lawan 3 penjuru. Itu kata yang umat Tan Sri Muhyiddin. Jadi sebenarnya benarlah apa yang dikatakan oleh Tok Mat. Itu timbalan Presiden UMNO. Dia kata penubuhan PBM adalah untuk menghapuskan UMNO. Jadi kalau dengar kenyataan Tan Sri Muhyiddin sebagai Presiden pada PBM adalah ini dia kata umah ke, perpaduan umah ke, itu perkara memang biasa kita lalukan, dia kata. Jadi ketahuilah, dia kata dia tidak akan dia kata bahawa pada dia soal pemufakatan itu soal kemudian. Bagi parti, dia kata kita bertanding, tak kisahlah 2 penjuri ke 3 penjuru. Jadi kalau saya mendengar balik kenyataan yang lepas, dia kata dia nak gempuh habis-habisan UMNO ni, mereka akan serang UMNO. Jadi saya tak tahulah macam mana pimpinan di peringkat Majlis Tinggi UMNO nak menyantuni permasalahan ni. Saya faham, artinya kalau dah berperang di Melaka, maka tentulah lanjutannya akan berlaku di Putrajaya. Sebab itulah kluster-kluster menteri yang sekarang ni jadi menteri, jadi timbalan menteri, yang jadi pengurusi JLC, dan mereka sekarang ni menekan Presiden UMNO. Kalau nak diadakan pungutan suara di peringkat Majlis Tinggi, saya yakin Presiden juga akan terperangkap. Dari segi numbers, memang Presiden UMNO tidak mempunyai cukup bilangan Majlis Tingginya yang akan bersetuju untuk bertahan, yang hatinya kekal macam mana Datuk Samsul Nasrallah. Saudara, jadi Presiden Tok Mat, naik Presiden seorang lagi Khalid Nordin. Yang lain tu naik Presiden yang ada dah jadi Perdana Menteri, kemudian seorang lagi naik Presiden dah jadi Menteri. Mereka akan memikirkan, ini kalau diorang tengah tarik sokongan nanti hilang pula jawatan. Ini berbalik-baliklah macam mana langkah waktu kita menarik sokongan yang 15 orang itu hari. Masih lagi berbolok-bolok ke situ. Dan nampak gayanya Datuk Ismail Sabri, dia terperangkap lah sekarang ni. Kalau Melaka bertanding solo, okey, sebab dia sebagai naib presiden, dia kena menyantuni itu kehendak akar umbi. Itu adalah keputusan daripada Perhimpunan Agung UMNO tahun lepas. Dan juga itu juga adalah dikendak 145 UMNO bahagian. Kalau dia tak ikut, tidak merestui ataupun tidak menyantuni kehendak akar umbi, maka dia dilihat mengkhianati kehendak parti. Tapi kalau dia santun kehendak parti di Putrajaya pula nanti, ini kita nak berhadapan dengan bajet pula, maka besar kemungkinan pula mereka ini tak bersetuju dan menolak bajet, tumbang pula kerajaan. Cuma saya melihat, sebab itu saya katakan, saya melihat sebenarnya apa yang dah dibuat satu jajaran baru dalam politik bila dia mengadakan pertemuan dengan pimpinan daripada Pakatan Harapan. Ada daripada Amanah di situ, ada daripada DAP di situ, ada daripada Keadilan situ, dan mereka mewakili 98 kursi parlimen. Seandainya puak-puak daripada PBM ini, Perikatan Nasional,
orang kata to play full lah, ataupun buat onar dan sebagainya, kita dah ada perjanjian, apa takut sangat. Jadi sebab itu pilihan raya negeri Melaka ni jalan terus je lah. Bagi saya lah, pandangan saya secara peribadi. Tapi mereka mungkin adalah unjuran-unjuran tertentu. Sebab akar umbi tetap mau UMNO masuk gelanggang secara solo. Itu jelas. Warga UMNO akar umbi nak masuk secara solo. Tapi di peringkat mereka yang berada di anjung kuasa si perdana ni mula goyang. Nanti kalau bertanding solo, bila bertempur nanti, maka di Putrajaya ni tak boleh. Sebab itu kita dengarlah Syamuddin kata kalau boleh apa yang ada di Putrajaya tu kita santunilah juga di peringkat negeri. Syahidan Kasim berkata formula terbaik. Jangan kita bersama-samalah dengan PBM atau Perikatan Nasional. Santunilah. Begitu juga dengan Penasihat Anwar Musa. Ini kumpulan-kumpulan ni yang mencari usaha supaya UMNO ni tunduk menyantun dengan mereka. Sedangkan PBM dia jelas. Saya kena ingat kehadiran PBM lain tak ada adalah untuk mengganti tempat UMNO. Ini yang saya tak tahulah kepada pemimpin saya terpulang lah. Saya secara peribadinya saya melihat kalaulah pemimpin UMNO lemah, kalau Dato' Ismail Sabri hanya melihat bahawa kepentingan kedudukannya sebagai Perdana Menteri semata-mata, sedangkan dia telah pun melangkaui satu jajaran baru. Dia telah pun mengadakan pertemuan, ada perbincangan, persetujuan bahawa Pakatan Harapan tidak akan menyusahkan beliau untuk meneruskan kepimpinan sebagai Perdana Menteri sehingga bulan Julai 2022 untuk pilihan raya. So jadi saya nampak Pakatan Harapan akan menyokong, tapi tak tahulah, mungkin kena tipu pula lagi. Ini besar kemungkinan politik ini penuh dengan tipu helah, saudara. Tapi tak tahulah saya. Sedangkan sekarang ni kita dengan PBM. Kalau nak tengok dari segi pengaruh Perikatan Nasional di Melaka tu, mana cawangan dia ada. Saudara, ini keadaan malahan macam di negeri Perlis. Timbalan Pengurusi Perhubungan, Parti Pribumi Bersatu, saudara Amir sendiri meletak jawatan kerana hilang kepercayaan terhadap PBM. Tapi kita masih lagi kerana ada di kalangan daripada ahli-ahli Perikatan Nasional atau PBM ini yang menjadi menteri. Dan saya tahu Dato' Ismail Sabri memerlukan sokongan. Kalau tidak nanti takut nanti kalau mereka pula membuat onar sebagaimana apa yang berlaku pada era Tan Sri Muhyiddin. Tarik sokongan nanti. Seperti itu tumbang pula Dato' Ismail Sabri. Itu mungkin sajalah. Tapi kalau dia kental, dia bersemangat, kukuh, bagi saya dia okeylah akan buat meh lah, sebab dia dah buat jajaran baru. Ada jajarannya dengan Pakatan Harapan, dan Pakatan Harapan telah berjanji yang tidak akan menyulitkan untuk bajet dan sebagainya. Dan dalam keadaan begini terpulang pada Dato' Ismail Sabri lah nak memikirkan. Sedangkan akar umbi hendak supaya UMNO bertanding secara solo. Presiden pun dah bercakap sejajarnya, kata dalam satu temu bual, dalam satu bila wartawan bertanya, dia kata dia akan menyantuni kehendak akar umbi. Sebab itu saya sebenarnya saya amat tertarik dengan kenyataan yang berhormat timbalan Presiden UMNO Dato' Muhammad Hassan. Dia kata UMNO sebenarnya telah tersilap langkah apabila menyokong pemilihan Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri sewaktu awal penubuhan Perikatan Nasional. Ini kenyataan Tok Mat. So dia kata bahawa selepas tumbangnya Pakatan Harapan adalah merupakan satu kesilapan apabila pimpinan UMNO bersetuju lepas jatuhkan Pakatan Harapan mengangkat yang berhormat Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, sedangkan beliau cuma ada 6 selalu daripada parti yang kecil saja. Dan setelah dia jadi Perdana Menteri, dia melebarkan partinya. Itu kata Tok Mat, masa nak tubuh kerajaan kita tersilap. Kita serahkan jawatan nombor 1 negara kepada orang yang hanya ada 6 kursi. Tapi sebab hendak berpakat supaya betul caranya hendak tubuh kerajaan, kerana yang penting kata Tok Mat ketika itu adalah hendak melihat Pakatan Harapan jatuh. Kata Tok Mat, kita hendak DAP dan PKR jatuh, tapi tersalah pilih. Orang yang hendak dijadikan Perdana Menteri rupanya orang yang hendak bunuh parti kita. Itu kenyataan Tok Mat. Jadi macam mana? Terang-terang dia kata Bersatu ini ditubuhkan untuk membunuh UMNO. Itu saja tujuannya.
Jadi bukan saja Tok Mat juga yang dia kata Tan Sri Muhyiddin tidak menggunakan kuasa dengan baik, tapi niatnya diteruskan untuk merosakkan UMNO. Dan hari ini sekarang ni pun kalau saya dengar apa kenyataannya, bahawa di Melaka dia kata dia nak langgar terus. Kan what me 3 corner fight pun 3 corner fight lah. Artinya pada dia di Melaka ni dia dah patah arang, berkat rotan. Tapi kita sekarang ni masih lagi konon nak menyantuni, nak belapang dada kerana nak menyelamatkan kedudukan kursi Perdana Menteri. Saya terpulanglah pada pimpinan. Saya cuma memberi pencerahan saja. Fikir, kalau berlaku pertembungan di Melaka, maka mereka saya tidak nampak PBM akan menang di Melaka. Saudara, saya tak nampak. Tetapi apabila ini berlaku, maka akan terjadilah pertembungan antara Yang Ahmad Mohamad, Datuk Ismail Sabri yang mewakili UMNO sebagai Perdana Menteri, yang akan dilanggar oleh mereka apabila mereka kalau mereka tarik sokongan sekarang ni pun tak ke mana pun sebenarnya, saudara. Sebab sebenarnya saya katakan bahawa Yang Ahmad Mohamad, Datuk Ismail Sabri telah pun mengadakan jajaran bukan sedia kawan, tapi ada macam perjanjian, bukan perjanjian lah, sebagai satu MOU, satu permufakatan, bahawa Pakatan Harapan tidak akan menyulitkan. Ayat yang saya gunakan, tidak akan menyulitkan. Jadi mereka tidak akan mengizinkan kalau ada orang nak tarik sokongan. Kalau tarik sokongan, Pakatan Harapan ada lebih kurang 98 kursi. Sebab daripada jajaran daripada Perikatan Nasional ada lebih kurang 71. Itu yang diwawarkan oleh Azmin Ali. Saya tak tahu, sedangkan saya dengar juga dapatan saya sekarang ni dalam kumpulan Perikatan Nasional pun sudah berlaku pemberontakan yang maha hebat. Kabarnya jadi ada tadi saya dengar daripada dalam media sosial, kononnya Hamzah akan dilantik sebagai orang perunding untuk dengan UMNO. Jadi saya kata betul besar kemungkinan nak lantik jawatan lebih penting lagi dalam kerajaan. Jadi benda begini tentulah akan mengusik hati Azmin Ali, dan Azmin Ali akan retaliate. Sebab itu saya kata sekarang ni kita santun dia orang pun kena juga, tak santun pun kena juga. Jadi apa yang ada pada UMNO, langgarlah, apa susah sangat. Saya tak nampak sebenarnya. Saya lihat sendiri apa berlaku di Perlis. Syahidan Kasim adakan mesyuarat kerana masyarakat cawangan, belakang tu tengah-tengah dah bendera Parti Bersatu. Jadi orang UMNO mendewakan parti yang dah tahu, parti yang memang nak menghapuskan kita. Saya pun tak faham. Sebab itu Ketua Pemuda dia, saya edit dia kata dia tak boleh. Saya aktif, dia hantar surat, dia minta supaya lembaga disiplin ambil tindakan, pecat. Memang pun kadang begitu. Dan ini gambaran yang saya lihat, yang saya rasa seharusnya diperhatikan oleh warga UMNO di Melaka dan pimpinan. Apakah kita mahu lagi terus membiarkan gunting dalam lipatan, kita membiarkan duri dalam daging kita? PBM ni tak lebih daripada duri dalam daging, menyucuk saja, tak ada yang baik UMNO ni. Saya dengarlah kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh presidennya Tan Sri Muhyiddin. Kita akan langgar, kita akan serang UMNO, parti dah kelongkang, UMNO tak ada lagi masa depan. Jadi bila kataan benda begitu, kita sebagai warga UMNO takkan kita boleh terima. Saya tak tahulah macam mana saya tak tahu macam mana pandangan dan perasaan pimpinan di peringkat tingkat 38. Saya tak tahu. Tapi sebagai warga UMNO, saya rasa peringkat akar umbi mereka kecewa lah kalau UMNO masih lagi nak meneruskan tali pusatnya. Saudara.